'Cause this is my legacy. Hai, selamat datang ke Legacy.tv. Mari kita meneruskan dalam pengajian Alkitab kita daripada Injil Markus. Saya akan bacakan daripada Markus bab yang pertama, ayat ke-14 hingga ayat ke-15. Dan saya akan bacakan daripada AVV, Alkitab versi Borneo. Setelah Yohanes dipenjarakan, Yesus pergi ke Galilea lalu mengkabarkan Injil daripada Allah. Yesus berkata, sudah genap masanya dan kerajaan Allah hampir tiba. Bertaubatlah dan percayalah akan Injil ini. Dalam petikan yang kita baru baca, kita melihat bahawa selepas Yohanes Pembaptis dipenjarakan, Yesus memulakan pelayanannya. Dan dalam petikan dalam ayat yang ke-14 hingga 15 ini, kita membaca sekurang-kurangnya ada 2 kali dinyatakan tentang Injil. Dan apakah yang dimaksudkan dengan Injil? Dalam bahasa asalnya, ianya disebut sebagai evangelion ataupun evangelism. Ayat yang kita gunakan untuk evangelism ataupun evangelis, itu bermaksud kita pergi menginjil ataupun menginjili. Dan itu diterjemahkan dalam bahasa Malaysia iaitu dipanggil sebagai Injil ataupun berita baik, ataupun dalam bahasa Inggeris dipanggil sebagai gospel ataupun good news. Dan apakah itu Injil? Mari saya kongsikan kepada kita 5 perkara tentang Injil yang disampaikan oleh Yesus Kristus. Yang pertama ialah Injil ialah tentang Yesus Kristus, anak Allah. Itu kita boleh baca daripada Markus bab yang pertama, ayat yang pertama. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah. Dan apabila kita mendengar tentang Injil ataupun gospel ataupun berita baik, kita harus memikirkan tentang Yesus Kristus. Ianya Injil tentang ataupun berkisarkan tentang Yesus Kristus, anak Allah. Ianya menceritakan kepada kita tentang siapa Yesus Kristus. Injil juga menceritakan kepada kita apa yang Yesus sampaikan, apa yang Yesus firmankan. Dan begitu juga ianya menerangkan kepada kita tentang apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Dan yang pertama ialah Injil ialah tentang Yesus Kristus, anak Allah. Semuanya berkisar ataupun berpusat kepada Yesus Kristus. Setiap kali kamu dengar Injil, setiap kali kamu dengar berita baik, ianya harus disamakan dengan Yesus Kristus. Dan yang kedua yang kita pelajari daripada ayat ini ialah Injil ialah daripada Allah. Itu kita bacakan daripada ayat ke-14. Setelah Yohanes dipenjarakan, Yesus pergi ke Galilea lalu mengkabarkan Injil daripada Allah. Yesus mengkabarkan Injil daripada Allah. Kalau kita lihat daripada ayat pertama, ianya tentang Injil tentang Yesus Kristus, dan kali ini Yesus menceritakan tentang Injil daripada Allah. Ini memberi maksud kepada kita tentang Injil ataupun berita baik ini ialah idea ataupun rencana dan pengasasnya ialah Allah, iaitu Tuhan. Dan ianya bukan rekaan manusia, ianya datang daripada Allah, ianya datang daripada Tuhan. Dan begini, kalau Injil datang daripada Tuhan, kalau Injil datang daripada Allah, maka sesiapa yang menolak Injil, mereka juga menolak Allah. Sesiapa yang menerima Injil Yesus Kristus, mereka juga menerima Allah. Dan itu yang kita perhatikan, Injil ialah daripada Allah. Begitu juga Yesus katakan, sesiapa yang menerimaku, menerima Bapaku yang di syurga. Sesiapa yang menerima Bapa yang di syurga juga menerimaku. Dan begitu juga dengan ini, sesiapa yang menerima Yesus Kristus juga menerima Allah. Dan sesiapa yang menolak Yesus Kristus ataupun menolak Injil Yesus Kristus, maka mereka juga menolak Allah. Sebab itu kalau kita lihat daripada ayat ke-14, Injil ini ialah daripada Allah. Dan yang ketiga tentang Injil ialah Injil juga ialah tentang kerajaan Allah. Injil juga tentang kerajaan Allah. Itu kita boleh perhatikan dalam ayat yang ke-15. Yesus berkata, sudah genap masanya dan kerajaan Allah hampir tiba. Dan kalau kita membaca dalam Matius bab yang keempat, Matius bab yang keempat ayat ke-23, ianya dengan lebih jelas lagi tentang Injil kerajaan Allah. Matius bab yang keempat ayat ke-23. Saya bacakan lagi daripada AVB. Yesus menjelajah ke serata Galilea, iaitu tempat yang sama. Dia mengajar di Samaah dan menyampaikan Injil kerajaan Allah serta menyembuhkan semua jenis penyakit dan kesakitan dalam kalangan mereka. Dari sini kita melihat Yesus menyampaikan Injil kerajaan Allah ataupun kerajaan syurga. Jadi apabila kita mendengar tentang Injil, yang pertama ialah Injil ialah tentang Yesus Kristus, anak Allah. Yang kedua ialah Injil datang daripada Allah. Dan yang ketiga, setiap kali
kali kita mendengar tentang Injil, ianya juga harus berkaitan dengan kerajaan Allah ataupun kerajaan syurga. Dalam Matius bab yang keempat ayat ke-23, Matius bab yang ke-9 ayat ke-35, Matius 24 ayat ke-14, semuanya merujuk tentang Injil kerajaan Allah. Dan ini apa yang dimaksudkan dengan Injil kerajaan Allah? Ini bermaksud kita membiarkan Tuhan memimpin kita. Apabila kita tinggal dalam kerajaan syurga ataupun kerajaan Allah, kita menjadikan Tuhan sebagai Tuan dan juga Raja kita. Dia yang akan memimpin kehidupan kita. Dan apabila kita hidup dalam kerajaan syurga, ini juga bermaksud kita hidup berdasarkan Taurat dalam syurga ataupun berdasarkan hukum-hukum dalam syurga. Dan itu kamu boleh baca dalam Matius bab yang ke-5 hingga bab yang ke-7. Dan ini menunjukkan kita bahwa kita ingin membiarkan Allah bertakhta dalam kehidupan kita. Kita ingin membiarkan Yesus Kristus hidup dalam kehidupan kita, membiarkan Dia bertakhta. Dan ini juga dipanggil dalam kalau dalam bahasa English, ayat yang digunakan ialah the Lordship of Christ, the Lordship of Christ. Dan ini juga bermaksud Injil tentang kerajaan Allah. Dan yang keempat, Injil juga bermaksud ini, Injil memerlukan pertaubatan. Yang sangat penting. Ini kita boleh baca dalam Matius bab yang pertama ayat ke-15. Bertaubatlah dan percayalah akan Injil ini. Dan bertaubatlah itu sangat penting. Injil memerlukan kita pertaubatan. Dan pertaubatan bermaksud kita meninggalkan dosa kita. Maksudnya kita membenci dosa. Bukan hanya meninggalkan dosa, tetapi membenci dosa. Dan bukan hanya meninggalkan dosa, tetapi kita kembali kepada Allah. Kita pergi menuju kepada Allah. Dan ianya juga bermaksud kita mengasihi Tuhan. Semakin kita mengasihi Tuhan, semakin kita membenci dosa kita. Dan ini yang bermaksud dengan pertaubatan. Kita kembali kepada Tuhan dan kita meninggalkan dosa kita, malah kita membenci dosa kita. Itu kita boleh lihat dalam Markus bab yang pertama ayat ke-4 hingga ayat ke-5, di mana Yohanes muncul di sana. Dia mengkabarkan satu baptisan pertobatan untuk pengampunan dosa, dan ramai orang yang datang mendengar kata-kata Yohanes. Mereka mengakui dosa mereka lalu dibaptiskan oleh Yohanes di sungai Jordan. Jadi pertaubatan itu sangat penting apabila kita mendengar tentang Injil. Dan yang kelima, yang terakhir, this is not the least, tapi yang kelima ialah Injil harus dipercayai. Begitu juga apabila kita membaca daripada ayat ke-15, bertaubatlah dan percayalah akan Injil itu. Bukan hanya bertobat, tetapi percaya akan Injil itu. Dan ini kita boleh lihat dalam Yohanes bab yang ketiga ayat ke-16. Berkata begini, Allah begitu mengasihi dunia sehingga menganugerahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan mendapat hidup kekal. Untuk kita menerima Injil ini, kita harus bertobat dan kemudian kita harus percaya dengan pekabaran. Dan ini yang kita bacakan dalam Yohanes bab yang ketiga ayat ke-16. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believe in Him will have eternal life, will not perish but have eternal life. Dan percaya ini sangat penting. Kita percayakan apa? Percaya akan Injil ini, yaitu kita menyambut Injil, kita menerima Injil ini, dan juga kita mengimani Injil yang disampaikan oleh Yesus Kristus. Jadi ini 5 perkara tentang Injil. Yang pertama ialah Injil ialah tentang Yesus Kristus, anak Allah. Yang kedua, Injil ialah daripada Allah. Yang ketiga, Injil ialah tentang kerajaan Allah. Yang keempat, Injil memerlukan pertaubatan. Dan yang kelima, Injil harus dipercayai. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video yang seterusnya.